Okay, ada seorang je lagi yang tak masuk lagi ni. Okay, ada seorang lagi yang tak masuk. Okay, so saya dah record sekarang ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So, welcome back. Okay, so this is week 2, right, for this semester. Hari ni berapa? 1910. Okay, Natasha dah masuk. Okay, so good. Semua dah ada. Alhamdulillah. Okay, so Assalamualaikum again. Seperti biasa, dan hari ni semua dah masuk. Alhamdulillah, attendance penuh. Okey, seperti biasa, ada 2-3 tempat lah yang saya akan ambil sebagai attendance. Okey, yang pertama tadi saya dah panggil nama masing-masing, semua ada, termasuk yang terakhir masuk ni, Nurul Natasha. Okey, untuk yang seterusnya, macam biasa di ruangan chat. Okey, di ruangan chat, sila tulis nama, nombor ID dan juga grup masing-masing. Okey, grup masing-masing. Saya tulis di ruangan chat. Okey. And sambil tunggu. Okay, so saya akan present now. Saya boleh tulis dekat ruangan chat. Kat ruangan chat seperti biasa dalam Google Meet tu, nama, nombor ID dan juga grup. Tapi untuk hari ni Alhamdulillah semua datang. Setakat pagi ni semua datang. Untuk siapa yang macam turn on off disebabkan masalah internet, tak apa, nanti kita boleh tengok balik. So far Alhamdulillah semua clear. Okay, dah nampak tak saya punya screen? Boleh nampak saya punya screen kan? Okay, so saya ulang semua lagi. Okay, you all boleh nampak dekat saya punya YouFuture ni, okay, ada satu features baru untuk online class ni. So saya nak you all buka sekejap dalam masa 5 minit ni. You all boleh nampak tak link macam ni, online class schedule ni? Okay, so kalau buat benda ni okay, nanti untuk next class nanti saya akan just set dekat sini. Okay, saya akan bagi Google Meet punya link. So dekat sini ada link, live link ni. Maknanya yang kalau ikut live link ni, yang link hari ni lah, yang sekarang ni. Okay, mungkin kalau you all klik sama je. Tapi kalau untuk future, next time, kalau dah ada dekat online class schedule ni, you all dah nampak kalau saya dah set lah. Kalau saya terlupa, tunggu WhatsApp lah. So kalau dah nampak link macam ni, so mungkin saya tak perlu mention link ke, you all boleh terus klik dekat link ni. Okay? Dan saya rasa kalau you all klik dekat link ni, automatically saya boleh nampak class attendance kat sini. Jadi saya tak perlulah tanya lagi semula lah kan. Contoh macam ni lah, siapa yang dah klik ni, automatic dia akan tick. Contoh macam ni, dia akan tick ni. Sebab saya tak boleh tick ni, saya cuma boleh verify je. Okay, you all datang ke tidak dan sebagainya. Alright. So katakan, jadi sekarang ni saya nak siapa yang belum masuk kat YouFuture tu cuba masuk. Okay, cuba klik dekat online class ni. Okay, kalau kata internet slow dan sebagainya nanti kita fikir kemudian lah. Tapi of course, link ni saya akan bagi semula dalam WhatsApp lah. Sebab mungkin ada, yang mungkin ada yang pagi-pagi ada masalah nak buka YouFuture dan sebagainya. Boleh, salah satu tempat saya akan letak macam ni jugalah. Dekat dalam Google Meet ni. Okay. Dekat kita punya WhatsApp. Tapi kalau siapa yang tak ada masalah internet, feature pun mungkin tak ada isu pagi-pagi, alright, so boleh masuk, nanti kat sini automatic saya boleh nampak attendance. Okay, cuma saya tak buka lagi dekat, untuk Daniel saya tak buka lagi saya baru buat dekat 501. Nanti kalau saya dah buat, nanti kalau Daniel boleh nampak, sebab Daniel ada seorang je dekat dalam kelas ICT 472. Okay. Okay, so nanti saya boleh verify lah. Kalau ada apa saya nak, saya boleh verify. So, setakat ni dia tak bagi saya verify lagi. Saya tak apa, should be okay. Alright, so kalau kita tengok yang satu lagi ni, kalau kata 5T2, cuba Daniel saya tak nampak lah. Sebab apa saya tak nampak Daniel tadi? Sebab dia kelas 5T2, betul? ITS 472, ni untuk 501. Okay, the verification will be open 15 minutes after the class online is closed. Thank you. So bila kelas dah close, baru saya boleh verify lah balik lah. Yang ni sekarang ni tak bagi. Alright. So itu yang tu. Okay, jadi kalau selepas ni kalau saya dah setting, should be okay lah. So you all tengok dia dekat online class kita ni. Jadi tak ada masalah sangat lah. Okay. So senang dah kerja sekarang ni. Kita punya YouFuture ni dah nampak advance dah. Okay, so untuk hari ni, saya akan buat live presentation macam saya mention minggu lepas, untuk 2 ataupun 3 ataupun 4 minggu yang pertama ni saya akan buat live presentation lah. Tapi yang lain nanti, the rest nanti nota kebanyakannya semua dah ada dekat YouTube.
Okay, yang ini saya tak sempat buat lagi, jadi saya akan buat live. Lagipun kita introduction kita kena communicate sikit untuk kita double check balik apa here and there dan sebagainya. Alright, so untuk hari ni saya nak you all pergi dekat YouFuture seperti biasa. Okay. Kalau Daniel kalau untuk Daniel masuk ITS 472, kalau di mana location yang ada password dia ITS 472 juga huruf kecil. Okay. Kalau klik mana-mana yang ada password tu, password dia ITS 472. Kalau untuk yang 501 tak ada password. Dah selesai saya dah buang semua password, tak ada. Yang Daniel yang untuk 472 rasanya ada lagi password. Tapi password dia semua default dia ITS 472. Okay, so pergi dekat course content seperti biasa. Okay, download kat sini ada lab notes. Okay, download yang pertama ni intro version 2 week 1 dan juga lesson 01 week 2. Okay, so nanti dekat nama-nama YouTube nanti kebanyakan semua saya letak nama-nama file macam ni. Lesson 01 week 2, lesson 02 week 3, lesson 3. So jangan confuse nanti. Okay, so untuk hari ni intro week 1 and also lesson 01 week 2. Okay, buka ni dulu, dua-dua ni download dulu file ni. So you akan nampak dua file ni lah. Okay. Satu untuk lesson 01, satu lagi intro. Okay, saya akan masuk dua topik ni dulu tapi very fast sebab dia nampak macam banyak tapi dia quite simple, just introduction dan baikkan benda-benda yang saya nak beritahu ni semua nanti dah pernah cerita lah. Saya cuma go very fast. Okay, so far you all dah download Okay, sambil download tu you all boleh tengok dekat screen ni. Okay, so for today macam saya like mention earlier, saya akan buat the whole presentation ni dekat sini. So you all dengar, nanti at the end of this session kita akan buat sedikit latihan gunakan Oracle Apex and kita akan habiskan kelas lah. Okay, so sekarang ni pun dah 8 suku. Okay, ready Boleh? Okay, so alright, open dulu the introduction tu. Okay, so this is the introduction for lab session. Okay, so for your information this is lab session. Saya pun macam tak berapa suka sangat jadual ni tapi dah buat macam ni sebab kita bila digabungkan nanti kita pada hari Jumaat. So pada hari Jumaat nanti kita akan buat lecture. Okay, so pada hari Isnin kita akan buat kita punya lab session. Jadi lab datang dulu baru lecture. Tapi tak ada masalah sebab apa? Lecture dengan lab ni dia macam tak open nak synchronize. Jadi tak ada masalah besar sangat lah. Okay. So kita akan gunakan Oracle. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, you all dah pernah nampak dah perkataan ni Oracle Database 11G. Okay. So saya dah bagi kita dah buat installation, semua dah okay. And then kita akan gunakan Oracle tersebut lah. Okay. So kalau kita tengok dekat sini for the course yang paling penting, yang pertama kita dah install the Oracle and kalau kita run dah queries hari tu, simple query. Untuk hari ni kita continue again run complex queries, multiple tables and so on. And yang paling last nanti pada minggu 9 ataupun minggu 10 kita akan tengok DML dan juga DDL. Saya assume you all dah pernah dengar perkataan ni, data manipulation language DML and also data definition language DDL. Okay, nanti saya cerita kemudian lah. Mungkin dalam minggu ke-9, minggu 10 nanti kita akan nampak this topics. Okay, this is sebenarnya kalau ikutkan dia boleh buat macam satu course. Tapi saya tak cerita benda ni lah. Okay, benda ni kita abaikan dulu. Okay. So kita dah install dah Oracle 11G. Yang ni very fast. Yang ni just introduction. Okay, kenapa 11G? Itu pun saya rasa tak perlu cerita detail lah. So from time to time nanti saya akan cerita. Okay, dan kita boleh nampak dia ada publisher. Kita tak guna sangat lah publisher ni. Okay, dan apa yang penting kita akan buat adalah untuk kita create ataupun dia akan support relational object database, okay, ataupun dipanggil RDBMS, relational. Okay, itu pun nanti saya cerita kemudian lah during the lecture. Okay, this is the data storage. So dah pernah tengok, saya assume you all dah pernah tengok. Bukan assume lah, memang dah pernah belajar pun. Sama ada ICT 450 ataupun 232, maksud dia table, attribute, entity, sepatutnya dah tak ada masalah. Cuma nanti insyaAllah hari Jumaat kita ulang semula lah for the lecture. Okay, so kita ada database tu apa, data tu apa, okay. Dan cuma dekat sini yang tak best ni kalau kita buat online ni, saya tak boleh nak communicate direct dengan you all lah, kan. So mungkin lebih kepada one way communication untuk awal-awal ni. Saya kena cerita dulu. Okay, kemudian kita ada relational database concept. Okay, this is what we call as a table.
Okay, relational database. Okay, kita ada table yang nama dia employee dan department. Kalau masih ingat minggu lepas kita dah buat, kita ada EMP dan juga kita ada DEPT. Okay, dia akan gunakan dua table yang hampir sama macam ni. Okay. Alright, so this is our data model. Pun saya rasa saya tak perlu cerita detail lagi untuk hari ini. Ada dalam lecture nanti. Right. Apa dia model, apa dia sistem, apa dia client and so on. Okay, so this is our data model. Yang ini kalau kita tengok dalam chapter 1 until 6 yang saya mention last week. Adalah cerita-cerita ni, data models, ERD and so on. Okay, so very fast. This is ERD. Saya assume juga you all semua dah pernah tengok. Mungkin ada yang berbeza, mungkin ada yang sama, mungkin ada yang lain-lain, tapi doesn't matter, nanti kita cerita balik. Yang ini ada dalam chapter 1 until 6. Okay, ini multiple table, kita ada foreign key, kita ada primary key, okay pun insyaAllah nanti kita repeat again. Okay, so this is all the terminology, relational database terminology. Dia ada 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. Okay, kita go very fast. Okay, number 1, kalau kita tengok dekat sini, a single row of tuples. This one is number 1. Okay, kalau kita, when we talk about table, okay, table dia mesti ada 2 dimension. Apa maksud 2 dimension? Dia akan ada row and column. Okay, kalau row tu nombor 1 ni lah baris. Okay, maksud dia kalau row tu dia horizontal. Dan kita ada column. Column maksud dia vertical. Dia panggil 2D, 2 dimension, 2 dimension. Okay, row and column. So number 1 is row. Ataupun pernah dengar tak perkataan TUPLE ni? Siapa pernah dengar? Cuba sebut. Somebody? Siapa pernah dengar ni? Tuple. Okay. Pernah dengar tak sebelum ni, perkataan ni? Dalam subjek sebelum ni? Ataupun row ni saya pernah dengar lah. Pernah, okay, cuba sebut. Pernah. Okay, cuba sebut ni. TUPLE. Tuple. Semua tuple. Mana-mana cawangan semua tuple. Tuple. Okay. Okay, pernah dengar lain? Okay, biasanya kalau lidah orang Melayu ni dia panggil tuples. Dia bukan bagi tuple. Tapi kadang-kadang UK dengan US ni dia berbeza. Okay, kita banyak ikut UK, tuples. Atau tuple ni jarang kita dengar. Kalau orang Malaysia ada sebut tuple ni macam pelik. Okay, so ataupun dia panggil row. Row. Okay, number 2 is a column. Tu tahulah tadi ni, column kat sini ni. Ni number 2, column. So maksudnya employee ID, first name, last name sampai ke bawah ni, this is what we call as a column. Okay, and number 3, a column that is not a key value. Okay, which one? Yang ni nombor 3 ni, salary. This is still a column, okay, but then this is not a key value. Apa maksud key value? That is not a key value. Ataupun kalau bahasa-bahasa yang biasa nanti orang dengar dipanggil non-key attribute. Pernah dengar tak? Non-key attribute. Okay, kalau kita tengok sini employee ID, first name, last name, salary, commission, department, this is what we call attribute. Pernah dengar juga? Attribute? Jangan sampai tak pernah dengar lah. Benda ni sebab InsyaAllah pernah dengar kan? Okay, dan column ni dipanggil non-key attribute. Maksud dia non-key value ataupun not a key value. Maksud dia kat sini dia bukan column yang mempunyai kunci. Kalau kunci kita ada 2 yang paling utama, primary key, foreign key. Okay, so kalau kita tak declare salah satu ni, dia akan jadi not a key value ataupun dipanggil non-key attribute. So maksud dia adalah attribute, dengan nama lain dia adalah attribute biasa lah. Attribute biasa, attribute yang tidak mempunyai kunci. Okay, yang number 4, column department ID is a foreign key from other table. So from other tables primary key. Jadi dekat sini dia panggil apa tu, column number 4 ni, department ID dia panggil sebagai foreign key. Kenapa foreign key? Sebab dia datang daripada table yang lain, dan bila dia duduk dekat table lain, dia adalah primary key. So bila dia duduk dekat table lain, table asing, foreign table, dia akan dia panggil foreign key. Sebab tu nama dia foreign key, kunci asing. Maksud dia department ID ni dia adalah orang asing, benda asing dalam table employee. Pun saya sebenarnya tak ada isu dah, sepatutnya dah tak ada masalah besar. Okay, kemudian number 4, column department, okay ni this one dah. Number 5, referential integrity. Okay, yang ini siapa boleh explain ni? 60 ni, number 16 ataupun number 5 ni dia panggil referential integrity. Pernah dengar tak perkataan referential integrity sebelum ni? Siapa boleh explain? Sama balik. Kalau ada orang boleh explain, saya proceed.
Pernah dengar tak apa maksud referential integrity? Nombor 60 tu apa maksud dia? Kita ada 90, kita ada 60, kita ada 10, kita ada 20 dekat bawah ni. Apa maksud dia? Untuk referential integrity. Ada null value. Salah. Okey. Apa maksud ni? Ni. Apa maksud ni? Siapa boleh explain ni? Apa maksud 60 ni? Okey, cepat. Siapa boleh explain? Salah. Null value salah. Tak ada. Tak betul lagi. Pernah dengar tak sebelum ni? Pernah dengar tak sebelum ni? Tak pernah dengar, cepat. Apa maksud null value? Referential integrity. Maksud dia 60 ni apa? 90 ni apa? Dan sebagainya. Okey. Dan kenapa dia panggil referential integrity? Okey, saya nak suruh lagi bunyi. Betul salah doesn't matter. Apa yang you all faham tentang referential integrity ni? Ada tak? Tak ada. Okey, saya tak nak panjang-panjang masa sebab ini pun kan kejap lagi saya ada kelas lain. Okey, dengar, listen carefully. Apa maksud referential integrity? Kalau kita tengok makna pun, okey, reference maksud dia apa? Bahasa Melayu? Terjemahkan dia. Reference maksud dia apa? Rujukan. Rujukan. Okey, integrity? Rujukan. Rujukan tu reference. Integrity? Kalau kita orang sebut integrity tu apa yang orang faham? Telus. Telus. Lagi? Telus. Okay, saya kalau contoh telus. Lagi? Kalau saya sebut CA ni sangat berintegriti. Apa maksud dia? Telus. CA ni lah. CA, nama A, sangat berintegriti. Apa maksud dia kat situ? Apa maksud integriti tu? Telus. Lagi? Jujur. Amanah. Khatanah. Okay. Alright, dalam kes ni, okay, kalau kita tengok sini, referential integrity. Okay, kalau reference maksud dia rujukan. Maksud dia rujukan apa ni? Maksud dia 60 tadi ni, dia mesti merujuk kepada attribute yang lain. So attribute yang lain adalah di mana? Adalah dalam attribute department ID. Okay, so department ID yang ini, kalau kita tengok, dia akan duduk dalam table yang lain. Kat sini ni. Okay, so dia akan duduk dekat dalam table yang lain. Dekat sini ada department ID yang akan jadi primary key di dalam table department. Jadi, andai katalah kalau dalam table department ni tadi ni, okay, table sebelah ni tadi ni, nombor dia hanya ada 10, 20, okay, 30, sampailah 60 sahaja. Okay. Tiba-tiba dekat dalam ni, dekat dalam rujukan department ID ni ada nombor 70. Okey, nombor 70. Ini bayangkan So adakah nombor 70 ini mempunyai integriti, mempunyai rujukan yang berintegriti terhadap table sebelah ni? Yes or no? Okey, saya ulang Kat sini kita dah ada table department lah kat sini masalahnya nak tulis payah ni dekat sini ni. Jom kena bayang lah ni. Okey, ni table department Yang ini table department, jadi department ID ni akan jadi primary key dekat sini, DPT, department ID. So value dia hanya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay. Dan ini adalah value yang ada dekat table department ni. And then kemudian dia akan jadi foreign key dalam table sebelah ni. Di mana kalau kita letak nombor 70, value 70, adakah 70 ini merujuk kepada primary key dalam table department ini? Adakah dia mempunyai integriti? Jawab yes or no? No. No. Kenapa no? Kenapa no? Okay. Kenapa no? Ni jadi itu sikit ni. Okay, you all kena communicate dengan saya. Kalau tak jadi lambat. Kalau dalam kelas saya boleh tanya seorang-seorang ni. Sebab tak ada dalam primary key. Sebab tak ada dalam primary key. Di mana? Di mana? Di dalam table yang besar ni ke ataupun table department? Table department. Table department. Okey, yang lain? Yang lain? Okey. Tak dengar. Okey, jawapan dia betul lah tu. Maksud dia, apabila kita nak merujuk, sebab tu dia panggil reference. Apabila kita nak merujuk, especially kalau kat sini ni adalah foreign key, value-value yang ada dekat dalam
kolom primary key tersebut mestilah merujuk kepada value yang ada dekat dalam table yang dirujuk tersebut lah, table department yang primary key ni. So value tersebut mestilah mengandungi value-value yang tersenarai dalam primary key tersebut sahaja. So maksudnya kalau dalam primary key 10, 20, 30 until 60 only, so 70 ini dia tidak akan menjadi satu referential integrity sebab dia tidak tepat. So kalau dekat dalam ni, referential integrity ni maksudnya rujukan mestilah tepat. Kalau macam tadi jujur ke amanah ke boleh, tapi itu kita pakai kat orang lah. Tapi kalau dalam kes macam ni, rujukan dia mestilah tepat. Kenapa tepat? Dia mesti merujuk kepada value yang ada dekat sini saja. Walaupun 70 ni tak ada masalah pun. Cuma rujukan dia tidak tepat. 70 ni tak ada dekat dalam table primary key di sini ni. Okay, itu maksud dia. Alright. So dengan kata lain, bila kita nak buat rujukan, bila kita ada link primary key dan foreign key, rujukan dia mesti tepat. Itu yang dimasukkan dengan referential integrity. So 60 kat sini rujuk kepada mana? Rujuk kepada apa? Maksud dia rujukan kat sini ni mesti sama dengan apa yang ada dekat table primary key di sebelah sana lah, dan table satu lagi tu. Okay. So mungkin yang benda ni pernah cerita dulu-dulu, tapi mungkin kalau dicerita secara umum je mungkin tak perasan. So hari ni kena jagalah benda-benda macam ni. Start from kita punya kelas for today ni kena jaga benda-benda macam ni. So kalau kita masukkan insert data tu mesti tepat. Tapi kalau macam kita guna access, sebelum ni kalau kita masukkan data yang tak sama, bila kita dah buat link, relationship, biasanya dia akan keluar pop-up menu kan, dia akan keluar pop-up message. Dia tak benarkan data tu untuk kita masukkan. Sebab dia dah langgar dah referential integrity. Itu maksud dia. Okay, yang seterusnya, so sekarang ni pun dah mana mouse ni. Okay, yang seterusnya dia panggil content can be null or not null. Okay, content can be null or not null. Okay, so dekat sini kolom ni dia ada null ataupun not null. So terpulang lah nak masuk null ke apa. Okay, semua soalan. Null maksudnya apa? Apa definisi null? Apa dia punya maksud untuk null? Kosong. Okay, lain-lain? Tak ada Null. data. Tak ada value. Tak ada data, tak ada value. Okay, yang lain? Yang pertama tadi kosong. Yang lain? Saya nak 2 orang lagi. Null maksud dia apa? Apa yang you faham sebelum ni? Null tu apa? Yang ini pun kena clear. Apa dia? Tak ada nilai. Tak ada nilai. Okay, seorang lagi. Null maksud dia? Null maksud dia? Seorang lagi. Data tak exist. Data tak wujud. Data tak exist. Okay. Alright, 4 betul, 1 salah. Okay, yang pertama tadi yang salah. Okay, kena ingat null is not a zero. Null bukan kosong. Kalau sebut kosong, salah. Null bukan kosong dan bukan space. Space bar. Kalau kita tengok space kan, kadang kita tekan space dia kosong kan. Macam seolah-olah ruang tu tak ada apa. So null is not a zero or space. Okay, tu kena ingat dulu. So ini definisi yang paling tu. Dan mungkin ramai yang buat kesilapan yang mudah ni. Okay, nanti kita akan jumpa nanti dia punya maksud terms. Hari ni saya cerita dulu. So, null is not a zero. Okay, maksudnya kalau sebut null kosong salah. Null kalau disebut dikosongkan betul. Okay, dikosongkan. Maksud dia apa? Macam kalau yang 4 yang tadi betul. Maksud dia data tu tak exist. Dia panggil unassigned. Tak ada value dan sebagainya. Bukan kosong. Kosong maksud dia null yang kosong tu lah. Bukan kita masukkan yang kosong tu. Itu salah. Null bukan kosong. Sebab kosong is still a value. Sebab kalau kosong kali 1 berapa? Kosong kali 1 berapa? Kosong. Kosong. Null kali 1? Tak tahu. Yang mana tak tahu kena tahu hari ni. Null kali 1 berapa? Tadi saya dah dengar ni. Okay. Null kali 1 adalah null, bukan kosong. Maksud dia kosong dengan null berbeza. Maksud dia kalau null kali apa-apa saja pun dia akan jadi null. So sebab tu nanti kita akan banyak buat sum, plus, minus, divide. Benda-benda macam ni kena clear. Jangan buat same mistake. Data tu sangat penting nanti. Okay. Kosong kalau kosong kali 1, kosong kali 8, kosong mesti kosong. Sebab bila kosong campur 1, jadi kosong campur 1 jadi berapa? 1. 1. Kalau null campur 1? Null. Okay, kena jaga-jaga Null dengan kosong, it's two different things. Okay, so maksud dia tadi, kalau apa yang saya dengar secara spontan, null bukan kosong. So sekarang ni, buang dah mindset tu.
nampak null bukan kosong. Walaupun nampak seolah-olah petak tu ataupun ruang tu dikosongkan, tapi kebanyakannya database dia akan tulis macam ni lah, NULL. Ni maksud dia ni adalah dia punya perwakilan saja. Sebenarnya kalau kita tinggalkan kosong pun tak apa, kita kosongkan petak tu pun tak apa. Kalau dia tak exist pun boleh, unassign, apa-apa tadi lah tadi. Okay, tu kena clear lah 6 perkara ni, as a terminology. Banyak lagi sebenarnya, tapi cuma untuk hari ni, kita tengok yang basic-basic je lah dulu. Okay, so kita akan gunakan SQL to query your database. Ni yang kita akan banyak gunalah, SQL. SQL stand for Structured Query Language. So hopefully by today semua orang dah boleh imagine lah SQL tu apa. So SQL tu adalah stand for Structured Query Language. Yang ini pun sepatutnya nanti saya boleh cerita detail-detail lah masuk Structured Query Language. Cuma bila kita buat online ni payah sikit nak cerita. Dia yang sedap ni kita dalam kelas boleh conteng-conteng. Okay, so tak apa, nanti kalau bersama masa kita akan cerita. Okay, so kita akan support the SQL statement ni. Yang paling banyak kita akan gunakan adalah DML dan juga DDL. Okay, ingat table ni. Yang ini sampai hujung semester, sampai minggu 9, minggu 10 nanti kita akan jumpa balik benda ni. DML stand for Data Manipulation Language and DDL stand for Data Definition Language. Okay, so sampai masa saya cerita lah benda ni. Hari ni sebab online ni dia jadi macam susah sikit nak explain. Okay, yang ini tak ada apa, kita tak gunakan SQL Developer setakat hari ni. SQL Plus ni pun kita tak guna sebab kita dah install Oracle Apex. Okay, dan yang ini adalah dia punya, interface ni pun kita tak pernah guna lah sebab kita dah guna Oracle Apex tu. Okay, so Oracle Apex dia lebih simple. Okay, yang ini SQL Plus. Kalau you nampak yang hitam-hitam ni, biasanya kalau siapa yang pernah belajar DB2 dia akan banyak guna macam ni. Okay, banyak gunakan type. Untuk sekarang ni kita gunakan window base. Yang ini untuk SQL Plus ni adalah DOS base yang nampak sini hitam putih saja. So dia berbeza. Yang ini kita kena type semua sekali ni. Kalau Windows tak apa, kita boleh delete, boleh backspace, boleh cut and paste. Okay, itu beza dia lah. Okay, yang ini pun kita tak apa nak guna. Okay, kita boleh skip. Dan nanti kita akan gunakan yang kita dah install minggu lepas lah. Okay, so settle untuk yang ini. Settle untuk yang ini. Ada soalan tak setakat ni? For the introduction. It's very fast. Walaupun banyak 57 slide ni, very fast. Ada soalan tak? Tak ada sih. Tak ada Okay, so kalau tak ada, kita akan continue dengan yang satu lagi. Okay, so far semua okay. Jangan tidur lagi ni. Alright, so kita continue with the lesson 01. Okay, nanti you all kena familiar dengan perkataan-perkataan ni because bila you all nak rujuk dekat YouTube nanti saya banyak gunakan perkataan ni. Lesson 01, V2 ni sama je lah sampai sudah. Then week 2. So sekarang ni kita dalam minggu kedua. Jadi kalau tak ada pembatalan kelas ke apa ke, kita still on track lah. Setakat ni mungkin kuranglah pembatalan kelas. Kalau saya mungkin tak available pun nota dah ada dekat YouTube. Jadi you all boleh double check je kat situ. Okay. So untuk hari ni just introduction juga. Maksudnya very simple statement. Kita akan gunakan simple SQL dulu. Okay. Untuk hari ni kita akan tengok how to use retrieving data using the SQL select statement. Kita dah buat dah hari tu sikit, select all from table mana-mana. Okay, untuk hari ni kita buat yang ni je. Very simple. Mungkin dalam tak sampai pun setengah jam, less than half an hour. Kemudian kita guna sedikit Oracle tu untuk testing. And then kita punya kelas habis hari ni. Okay, so far ready semua? Siapa yang belum download, sila download. Lesson 01, week 2. So kalau tak ada perubahan minggu, kita akan follow week by week lah kat sini. Okay, untuk hari ni very simple. SQL select statement. Okay, after completing this lesson, you should be able to do the following. List the capabilities of SQL select statement. Untuk hari ni select saja. Biar banyak select, from, where, group by, order by, macam-macam je lah. You all pernah jumpa lah perkataan-perkataan ni, tapi mungkin tak detail. Okay, and then execute a basic select statement. Macam mana kita nak execute, maksudnya kita nak run lah. Dengan nama lain tadi kita nak run. Kita dah buat dah minggu lepas. Hari ni kita sambung lagi. Okay, lesson agenda. Basic select statement. Okay, capabilities of SQL statement. Okay, yang pertama dia boleh buat projection and also dia boleh buat selection. So maksudnya kalau kita tengok kat sini, yang ni by column yang warna purple ni. By column. Kalau selection, dia boleh buat selection by row. Dan kita boleh juga buat join. Macam kita dah tahulah, saya rasa ni pun dah memang pernah buat dah pun. Baru lagi, dia dah belajar before this. Join maksudnya kalau table A kat sini ada foreign key. Yang kat table 2 ni dia akan ada primary key.
Untuk nak join dua table, dia mesti join menggunakan primary key and also foreign key. Dua benda ni tak boleh nak elak. So dua benda ni tak boleh elak. Primary key and also foreign key. Itu capabilities of the select SQL select statement. Listen carefully untuk ini. For basic select statement, kita akan ada select, distinct, column, expression, alias, from, table and so on. Untuk hari ni kita akan tengok select from saja. Select and from saja. Ada banyak lagi, kita akan tengok week by week. Select identifies the column to be displayed. Kena ingat, untuk kali ni dia banyak rules. Untuk semester ni, apa yang awak belajar tentang select ni adalah kita banyak concentrate on the rules. Setiap satu benda tu ada rule. Mungkin semester sebelum ni yang dah belajar dalam prerequisite tu, banyak yang buat follow je dalam buku tu, follow je dalam nota tu. Kalau kita buat select je ni, dia buat select. Kadang-kadang dia tak tahu pun dia select apa. Dia tak sure pun dia select apa. Dan at the end of the day, apa output dia dapat. So for today, start from today, kita akan buat one by one. You kena understand. Number one, select identifies the column to be displayed. Apa maksud dekat sini? Kalau kita select, maksud dia kita nak select apa ni? Kita select row ataupun kita select column. So dalam case ni, saya tak boleh besarkan pen ni, kecil sangat ni. Saya ambil ni, ambil warna kuning ni. So kalau kita select, maksud dia kita akan select apa? Kita akan select column. Which one is column? Kalau kita ada table, ini table contoh. Jadi payah ni, sebab tu saya lebih suka dekat kelas ni kita boleh tengok dekat whiteboard. So kita ada column, mana dia? Ni. So maksud dia kita akan select apa? Kita akan select column yang ini. Ni column by column. So bila kita select, kita kena letak nama column dekat sini. Jangan letak nama, kita kena letak nama column kat sini. Ini ada nama column ni kan. Dia ada column, katakanlah dekat sini department ID, dekat sini department name, dekat sini department staff, dekat sini department date, whatever it is. So ini adalah nama column. So untuk select, apa yang kita nak select adalah kita select nama column. Jangan select row ataupun nama-nama lain. Itu tujuan dia. Sama ada kita nak select all, kalau dalam table ni ada 3 column, kita nak select all pun boleh, kita nak select satu-satu pun boleh. So, please bear in mind. Ini dia punya rules dia. From, kalau from identifies the table containing those data. So maksud dia dekat sini ada table. So apa nama table ni? Contohnya table ni nama dia DEPT. Ada department. So abaikanlah tulisan ni macam dia pakai mouse kan. So table ni nama department. Jadi kita akan select column daripada table yang bernama department. So yang pertama. Yang kedua, in the syntax dia kata apa? Select is a list of one or more column. Maksudnya boleh tak select satu column sahaja? Katakanlah dalam table tu ada 10 column, tapi kita nak select satu saja. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Yang lain? Boleh ke tak boleh? Yes or no? Yes. Boleh. Yes. Kalau kita nak select 5 daripada 10, 5 out of 10, yes or no? Boleh. Boleh. Sure. Nak select semua? Boleh juga. Boleh juga. Good. Faham lah tu. So, kalau benda ni dah faham, kena clear. So maksudnya kita boleh select satu-satu, a list of one or more column. Kalau kita nampak tanda star ni, maksud dia apa? Tanda star ni. All. Dia nak pilih semua. Maksud dia secara automatik dia akan select all column. Kalau ada 10, dia akan select 10. Kalau ada 4 column, dia akan select 4. Kalau ada 100, dia akan select 100. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, distinct. Pernah dengar tak perkataan ni? Distinct sebelum ni? Distinct. Dalam subjek sebelum ni, ada lecturer sebelum ni mention distinct tak? Hari ni baru dengar perkataan distinct ni. Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Angkat tangan, mana boleh angkat tangan? Tak dengar. Siapa boleh dengar? Siapa pernah dengar ni? Senyap je. Tak pernah dengar perkataan distinct ni? Tak pernah. Tak pernah. Sebelum ni tak pernah. Distinct ni maksud dia apa dia? Suppresses duplicates. Faham tak maksud ni? Suppresses duplicate ni. Apa maksud dia?
So dia masih lagi duduk dekat select ni. Nanti kita tengok contoh dia. Ada contoh dia dekat bawah nanti ni. Select distinct tu nanti. Okay. Tapi dekat sini dia sebut, contoh kat sini select, ada distinct ni kan. Okay. Apa maksud distinct kat sini? Suppresses duplicate. Suppresses duplicate ni maksud dia seolah-olah dengan nama yang perkataan mudah dia hanya ambil nombor-nombor tanpa pengulangan. Okay. Dia akan suppresses ni maksud dia akan buang yang mana yang duplicate. Contoh, katakanlah dalam table kita ni ada 10, 20, 30, 10, 40. Okey, ni katakanlah ni data yang ada dalam table kita. Okey, bila kita letak perkataan distinct, okey. Dia jumpa 10 yang pertama, dia list kan tak? 10 yang pertama ni dia list kan tak? List. List, okey. Dia jumpa 10 yang kedua, dia list kan ke tidak? Tak. Kalau kita guna distinct, maksud dia dekat sini yang kedua ni dia dah tak perlu dah. Sebab apa dekat sini perkataan dia adalah suppresses duplicates. Yang mana yang ada duplicate dia tak akan listkan. 20? Dia akan listkan tak? List. Okey. 30? List. List. Okey. List. 10 yang ketiga ni? Tak. 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 Okey. 40? List. List. Okey. Good. Faham dah tu. Yang tak bunyi itu pun pastikan faham So maksud dia yang mana yang duplicates, kalau kita guna perkataan distinct ni, dia tidak akan ulang. So itu maksud dia suppresses duplicates. Okay, so kena faham lah tu. Jadi kalau dah pernah nampak ni, maksud dia nanti kalau ada perkataan select, distinct ni, ada perkataan distinct, maksud dia kita boleh imagine walaupun data tu ada 1000, sejuta, tapi nombor yang berulang hanya 10 sahaja. Contoh dia ada 10 department je kan. Dalam satu department tu dia ada 10 je lah. Ada 10 department je, tapi data dia ada berjuta-juta dah. So kalau kita select distinct, berapa yang keluar? Berjuta tu kan ataupun 10? Kita gunakan select distinct. Data ada, okey, data ada berjuta, tapi kita guna select distinct. Tapi department dalam number of department dalam department tersebut ada 10 je. Cuma data tu ulang-ulang sampai sejuta. Kita buat select distinct, dia akan keluar 10 ke dia akan keluar juta tu? 10 department. 10 department saja. Itu maksud dia. Itu guna dia lah. Dia seolah-olah macam dia buat sort. Macam lebih kurang. Tapi lain, beza dengan sort. Sort nanti kita cerita kemudian. Yang ini dia gunakan dekat statement select. Masa ni digabungkan dekat select. So that's why kita nampak distinct tu digabungkan dengan select. Okay. Yang seterusnya, kita ada column expression ataupun select the names, columns or the expression. Ini tadi column lah. Sebab kita nak select apa? Kita akan select column. So column yang ini. Ini semua column ni. So column ataupun expression. Okay. Yang seterusnya alias. Pernah dengar tak alias? Pernah dengar tak alias? Give the selected column different heading. Pernah buat ni, saya berani guarantee awak pernah buat. Cuma mungkin tak disebut kata alias ni. Okay, kalau baca dekat sini dia kata apa? Give the selected columns different heading. Siapa boleh faham ni? Dia rename balik kolom tu. Okay, good. Maksud dia rename balik kolom tersebut ataupun dia bagi nama yang lain untuk kolom tersebut. Okay, saya tulis kat sini Biasanya dia akan gunakan, dia ada simbol-simbol tertentu. Okay, contoh, susah betul nak nulis. Saya tak tahu nak suka nak nulis kat sini. Susah. So maksud dia nanti ada tak contoh dia? InsyaAllah ada contoh dekat bawah ni. Okay, nanti ada bila saya cek sekejap. Ni ada kolom lain. Nanti bila sampai masa nanti saya cerita. Tapi dekat sini ni, dia panggil apa ni? Okay. Give the selected column different heading. Ni biasanya kalau you nampak perkataan S. Okay, kalau contoh kita ada department tadi ni ditulis D-E-P-T. Okay, kemudian ditulis S, D sahaja. Ini maksud dia column lain. Maksud dia rename nama department tadi ni kepada D sahaja. Biasanya ada perkataan S kat sini. Cuma S ni adalah optional. Nak tulis pun boleh, tak tulis boleh. Nanti kat bawah tu ada dia punya nota dia. Okay. So dipanggil column alias. Saya berani guarantee you pernah guna benda ni, cuma tak pasti itu apa. Hari ni dia panggil alias. Dia panggil column alias. Give the selected column different heading. Sebab apa kita select apa tadi ni? Kita select apa? Kita select column. Kita bukan select
row. Kat sini kan kita select column. Jadi column tadi tu kita boleh bagi nama yang berbeza. Itu contoh dia. Itu maksud dia. So kalau kata dah boleh faham, insyaAllah nanti later buat apa pun senang lah. Sebab benda-benda basic ni dah boleh imagine dah. Bila orang tanya kita boleh jawab dah. Okay. Next, from table. Okay, so from table maksud dia kita ambil lah daripada table-table yang kita dah identify. Okay, tak ada masalah lah. Mana kolom tadi ni mesti datang daripada table yang kita select tadi ni. Okay, so clear jadi ini contohlah beberapa. Okay, dekat sini ni ada benda yang penting juga. Kalau saya selalu sebut perkataan-perkataan nanti ni. Yang pertama, a keyword. Okay, a keyword. Keyword refer to an individual SQL statement. Example, select, from, where, group by, order by, itu adalah keyword. Okay, itu adalah keyword. Maksudnya keyword tadi ni perkataan-perkataan yang dah digunakan. Distinct, from, ni semua ni keyword. Jadi keyword ni kalau boleh kita elakkan untuk kita gunakan keyword-keyword yang kita dah tahu ni untuk bagi nama table, letak sebagai data, nanti kita confuse. Okay, yang kedua adalah clause. Clause is a part of clause is a part of SQL statement. Example, select employee ID last name. Okay, kalau kita ambil yang ini saja, ini adalah satu clause. Okay, kemudian kalau kita ada contoh, saya ambil yang ini terus lah. Okay, yang ini satu clause, yang ini satu clause. Okay, itu masuk clause. Maksud dia select from, star ni satu clause, from department satu clause. Itu dipanggil clause. Okay, dan yang seterusnya dipanggil a statement. Statement maksud dia is a combination of two or more clauses. Kan maknanya kalau kita combine dua-dua ni, yang ini akan jadi statement. Kalau contoh dekat sini panjang ni kan, saya ambil contoh yang panjang tak. Jadi cara dia untuk kali ni tak ada contoh panjang lah sebab semua kita main dengan select dengan from je. So yang ini satu clause, yang ini satu clause, gabungkan jadi statement. Okay, ini dia punya keyword kan, dia punya terms yang you all kena faham lah. Kalau saya sebut clause tu, you boleh dah boleh imagine dah. Oh, clause yang ni, line by line tu, baris by baris. Okay, kalau statement the whole SQL tu, the whole SQL tu. Okay, right, next. Okay, ini contoh lah. Ni siap gini kan kita buat dekat kita punya Oracle tu nanti. Okay, so select all from departments. Maksudnya bila kita select all, dia akan keluar semualah yang mana ada dekat department tu. Kalau ada 4 kolom, dia akan keluar ke 4 kolom tersebut dalam department. Kalau ada 100 row, 100 dah ada keluar. Tapi kalau ada 8 ada keluar. Okay. Tapi kalau dekat sini dia akan select all, maksudnya dia akan select semua. Okay, ini clear, tak ada masalah. Okay, kita boleh juga select specific column. Kita boleh select specific column. Sama ada kita nak department ID saja ataupun location ID saja. So dekat sini dia ada department ID, department name, manager ID and location ID. So kalau kita nak 2 saja pun boleh, nak 3 daripada 4 pun boleh dan seterusnya lah. Okay, from department. Alright. Yang seterusnya, writing a SQL statement ataupun statement nanti lah, mungkin you all pernah dengar lecture you yang sebelum ni pernah sebut SQL. Sama lah tu, kita sebut dia SQL. Writing SQL statement ataupun SQL statement. Okay, yang pertama, perkara-perkara ni mungkin you all dah pernah lalu tapi mungkin tak perasan. Okay, saya cerita satu-satu sebab untuk semester ni you all kena faham yang ini dulu. Baru kita boleh proceed kepada yang lebih advance lah. SQL yang lebih advance. Kalau yang ini pun tak faham nanti susah nak buat. Okay, number 1, SQL statement are not case sensitive. Maksud dia apa? Statement tadi apa? Keseluruhan ni tadi ni. Ni semua ni statement. Dia sebut SQL statement are not case sensitive. Maksud dia apa? Nak buat huruf besar pun boleh, nak buat huruf kecil pun boleh. So dekat sini nak buat huruf kecil boleh ke tak boleh? Yes or no? Perkataan select dengan from yang saya highlight ni nak buat huruf kecil, boleh ke tak boleh? Nak tulis dalam bentuk dalam huruf kecil? Perkataan select boleh. Boleh. Yang lain? Boleh. Pasti. Sure. Dan pasti. Takut. Okey, selama ni buat macam ni. Maknanya bila nampak perkataan select dia buat huruf besar.
Yang lain dia buat huruf kecil, sampai dekat from dia buat huruf besar, yang lain dia buat huruf kecil. Maksud macam yang nampak depan ni. Okay, so sebenarnya macam dah terbiasa. Yang ini adalah tulisan ni untuk readability, untuk mudah dibaca. Tapi rules dia, SQL statement are not case sensitive, tak kisah. So sekarang ni buang mindset tu, yang mana yang kata tu buang. Maksud dia nak tulis huruf kecil pun boleh, nak tulis huruf besar semua pun boleh. Tetapi kecuali nanti ada tempat-tempat yang kita kena ada case sensitive. Tapi untuk overall, tak kisah. Okay, so perkataan select dengan from tadi ni, jawapan dia boleh ditulis dalam huruf kecil. Tak ada masalah. Nanti kan kalau tengok kawan sebelah kan, dia jeling kawan sebelah, dia tulis huruf besar, aku tulis huruf kecil. Okay, dia betul ke aku betul ni? Dia dah confused. Tapi sebenarnya dua-dua pun boleh select ni. So dekat sebab apa? Dekat sini dia dah ada, dia dah mention dah. So jangan lepas ni jangan confuse lagi dah. SQL statements are not case sensitive. Yang penting nanti kalau bila dia duduk dalam tempat-tempat tertentu je baru dia case sensitive. Itu kita akan tengok kemudian. Okay, number 2. SQL statement can be entered on one or more lines. Apa maksud dia dekat sini? Apa maksud dia dekat sini? Boleh tak kalau saya ambil perkataan from tadi ni, from department ID ni, saya tulis sambung je dekat sini. Okay, select department ID, location, from, susahnya nak tulis. Okay, bayangkan from department. Okay, contohlah ni, from department. And then colon, semi. Okay. Boleh ke tak boleh? Saya tulis ni dalam satu baris sahaja. Okay, jawab yes or no? Yes. Yes. Yang lain? Boleh. Selama ni pernah buat tak? Boleh. Selama ni pernah buat tak? Boleh juga. Pernah. Okay, so kalau siapa yang tahu, yang pernah buat, yang faham, insyaAllah boleh. Dan yang lain yang macam tak, yang confused, tak sure tu, jawapan dia sebenarnya adalah boleh. SQL statement can be entered on one or more lines. Jadi jangan risaulah. Kecuali nanti kalau kata dah habis kertas, kita dah habis apa, turunlah ke bawah dia kan. Janganlah dipanjang sampai ke hujung ni. Okay, tapi jawapan dia boleh. Okay, yang ketiga. Keyword cannot be abbreviated or split across line. Apa maksud dia tadi ni? Keyword apa tadi ni? Keyword apa? Contoh kita ada keyword tadi apa? Select tadi ni kan? Okay, ni select ni adalah keyword ni. Tadi dah tahu dah. Perkataan select ni adalah keyword. Select from where. Dan dia kata apa? Keyword cannot be abbreviated. Maksud dia, yang pertama ni, select tak boleh diringkaskan. Contoh, saja-saja suka buat SLT. Bila tanya SLT tu apa? Select. Okay, dia saja-saja dia bagi ringkasan. Okay, jawapan dia boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau keyword, kita kena tulis satu-satu, sebiji-sebiji. Kalau select, dia select betul. Tak boleh SLT. Okay, yang kedua, jangan pergi gatal-gatal buat SEL, SEL, ECT, barisan kedua. Pun tak boleh. Macam buat dekat baju kan, seremban. Kan dia sekarang ni macam kan fashion kan, seremban. Okay, padahal kalau kita baca sekali lah seremban pun dia nak tulis, tapi dia buat dia split across the line, seremban. Contoh, tak boleh. Ini pun tak boleh. Okay, faham So keyword kena buat satu-satu, kena tulis satu-satu. Okay, itu maksud dia. Okay, faham setakat ni? Yang seterusnya, clauses are usually placed on separate lines. Maksud clause tadi, ada 3 perkataan tadi yang penting. Keyword, clause, statement. Keyword, clause, statement. Okay. Clauses ni yang satu-satu tadi lah. So yang ni satu clause, ni satu clause kan. Okay, so dia sebut kat sini, clauses are usually placed on separate lines. Sebab tu bila kita ada clause tadi ni kita kena letak pada baris yang berbeza, on the separate lines. Okay. Tapi macam saya sebut juga tadi, boleh ke kita nak tulis satu line panjang? Jawapan dia boleh. Tapi dia akan jadi satu clause je lah. Bila kita tulis letak form di bawah, baru dia akan jadi 2 clause. Ni satu clause, ni satu clause. Okay, itu maksud dia. Tapi dia tak ada isu pun. Nak tulis panjang pun boleh. Okay, yang seterusnya, dia tulis kat sini, indents are used to enhance readability. Indent tu maksud dia apa? Maksud indent? Indentation. Indent maksud dia apa? Siapa boleh jawab?
Indent maksudnya apa? Tak boleh jawab. Selalu buat dah ni. Biasa macam selalu sangat buat dah ni. Okey, aku maksud indent adalah kita buat kat sini, select. Okey. Kemudian from tu kita letak dekat sini, jauh sikit. Okey. Ini kita panggil indentation. Dengan nama lain kita tekanlah button tab tu. Okey. Biasa buat kan? Jadi kita tekan button tab, dia ke dalam lah yang second clause tu tadi. Ini dipanggil indent. So, apa tujuan indent tadi? Indent I use to enhance readability supaya dia lebih senang dibaca. Macam pernah belajar buat programming kan? Biasanya bila kita buat programming, kita dah buat satu yang main, yang dalam ni kita akan tolak ke dalam. Yang dalam lagi kita tolak ke dalam. Tujuan dia apa lagi? Untuk kita enhance readability. Sebenarnya nak buat satu baris tepi sama pun tak ada masalah. Ataupun macam kita nak start new paragraph kan, kita akan buat indentation. Itu maksud dia lah. Okay. And in SQL Developer, SQL statement can optionally be terminated by a semicolon. Okay. Dia tulis kat sini optional. Optional maksud dia, kalau kita gunakan SQL Developer ataupun Oracle Apex yang kita dah install lah itu, nak letak semicolon pun boleh, tak nak letak semicolon pun boleh. Maksud dia dekat sini ni. Ni padam dulu. Okey. Ni dia ni. Ni sini. Okey. Nak letak semicolon pun boleh, tak nak letak semicolon pun boleh. Ni optional. Tapi bila kita gunakan SQL Developer lah ataupun yang kita buat, yang kita guna sekarang ni Oracle Apex ni. Okay, sebab apa semicolon are required when you execute multiple SQL statement. Tapi kalau kita buat multiple SQL statement, kita kena letak. Kalau tak perlu pun boleh, letak pun tak apa. But then, in SQL Plus yang screen hitam tu yang saya tunjuk tadi tu. Okay, kalau kita buat yang gunakan DOS version tadi tu, wajib. Kalau macam tu, mesti kena letak semicolon, required kat sini mesti required to put. Sebab apa kalau dekat dalam yang DOS version tu, dia kena letak sebab dia untuk dibezakan lah yang mana terminate, yang mana tidak. Tapi kalau kita yang kita gunakan yang sekarang ni, kita dah install Oracle tu, tak perlu. Dia optional sahaja. Okay, clear. Ada soalan tak sekarang ni? Ada soalan tak? Kalau tak ada, saya pergi laju sikit. Baru ke 9. Boleh faham Ada, sir. Okay, good. Yang lain? Boleh faham Boleh. Sir. Boleh. Okay, good. Saya tak nak kau tidur ni kan. Okay, kalau boleh faham, kita move to the next one. Okay, column headings default. Yang tak ada apa ni. Column heading default. Sama ada SQL Developer, kita tak guna apa sebenarnya SQL Developer ni, kita gunakan Oracle Apex dan SQL Plus pun kita tak guna. So tak ada isu lah kat sini. Tapi follow apa yang dah dimention kat sini ni. Ini semua ni adalah dia punya rules ni. Okay, the next one, lesson agenda. Arithmetic expression and values in the select statement. Okay, arithmetic expression ni kita create expression with numbers data by using arithmetic operation. Ni kita ada campur, tolak, bahagi, kali dan sebagainya. Okay. Okay, soalan cepumas. Okay, kalau campur dengan tolak, siapa lagi kuat? Kalau kita ada open statement macam ni, A campur B, tolak. Mana nak buat dulu? Okay, dengan apa yang tadi soalan saya, campur dengan tolak, siapa kuat? Maksudnya bila siapa kuat, siapa kena buat dulu? Okay, siapa boleh jawab? Orang matematik, orang statistik kena jawab soalan ni. Kalau tak boleh jawab soalan ni, nanti kau orang grade CC nanti. Maksudnya soalan basic ni kena tahu dulu. Okay, siapa boleh jawab soalan ni? Sama je. Sama je. Tak campur. kisah. Pasti. Dua-dua kuat. Pasti. Sama je. Kuat. Pasti, sir. Okay. Sama. Sama 1 campur 2, 2 tolak 3. Okay. Apa jawapan dia? Kalau sama? Kosong. 1 campur 2? 3 kan? Kosong. 2 tolak 3? 2 tolak 3 2 tolak negatif 1. Okay. 1 Negatif campur negatif 1?
Satu campur lagi satu. Kosong. Pasti. Kosong. Kosong. Okey. Soalan yang seterusnya. Kalau A kali B bahagi dengan C, siapa lagi kuat? Sama Bahagi. juga. Sama juga. Sama Bahagi. juga. Pasti. Okey. Sekena jawab ni betul ni. A kali B bahagi C. Siapa lagi kuat? Okey, soalan seterusnya. A kali B campur C. Okey, siapa lagi kuat? Kali. Darab. Darab. Boleh tak kalau saya buat B campur C dulu? Salah. Boleh. Salah. Okey, soalan seterusnya. Daripada empat-empat ni, siapa yang paling power? Campur, tolak, add, subtract, multiply, divide. Siapa paling power? Ikut turutan. Multiple divide. Multiple divide. Okey, multiple divide. Divide. Okey, antara multiple dengan divide ni siapa paling power? Macam Divide. ni. Divide Ustaz. Divide. Betul. Bahagi. Pasti. Bahagi. So, bahagi dulu. Kemudian, Multiple. okey. Kemudian, Tolak. Tambah Tambah. tolak. tambah dengan tolak ni siapa dulu ni? Tambah. Siapa dulu? Pasti. Okey. Pasti. Kalau macam ni, A tolak B campur C. Okey. Mana nak buat dulu? Okey, kan? Apa rules dia? Orang matematik, orang statistik kena clear benda ni. Settle benda ni, tak ada isu lah. Buatlah panjang-panjang mana formula dia. A tolak B campur C. Apa syarat dia lah sebenarnya? Apa yang dia syarat dia yang menyebabkan kita kena campur tolak dulu ni? Kita tak boleh jawab secara spontan je ni. Bok mas. Benda ni basic ni. Apa dia? Pakai bok mas. Apa tu? Cuba Google sikit, Rasa kalau Google dapatlah jawapan dia tu. Okey, mana nak buat? Mana nak buat dulu? Okay, cepat. Ni kan kat sini kita delay lama ni kan. Dah pukul 9 dekat 9-10 minit dah ni. Okey, jawapan dia apa? Okey, yang ini dua ni sama kuat. Ni pun sama kuat. Okey. Betul. Tapi sekiranya berlaku statement macam ni, apa kita nak buat dulu? Kita buat yang sebelah kiri dululah. Kita settlekan yang ni dulu. Walaupun tanpa diberitahu. Okey, nak buat sini pun boleh. Kan? Tapi rule dia better kita selesaikan yang sebelah kiri dahulu. Okey, tapi kalau dah ada campur tolak bahagi dan bahagi dengan kali ni ataupun multiply ni, biasanya bahagi ni dia lebih istimewa. Dia kuat sikit daripada yang ni. Tapi kalau ada macam ni pun, kan, kita selesaikan yang sebelah sini dulu. Okey, baru kita bahagi. Okey, itu dia punya rules dia. Ini kita tak campur lagi ni, lebih besar, lebih kecil. Okey, kemudian ni baru 4 je ni operator ni. Plus, minus, multiply dengan juga divide. So yang ini pun jangan confuse. Okey. Dan biasanya that's why I kata kena ingat kalau orang statistik, orang matematik, kadang-kadang formula dia salah, jadi akhirnya output dia pun akan salah. Bila salah, you all akan buat analisis yang salah. Itu yang kena jaga-jaga. Sebenarnya dia punya background basic dia simple je. Sebab salah buat formula, kan. Jadi akhirnya output salah. Bila output salah, decision pun akan salah. Itu yang nak kena jaga. Sebab tu benda ni yang paling asas ni. Tak boleh silap kat sini ni. Okay. So clear lah tu. Right. Okay. So kat sini kita using arithmetic. Dekat select tadi ni pun boleh digunakan arithmetic. So salary tadi ni adalah di sini tadi ni. Kita boleh campurkan dengan 300. So at the end of the day dia akan dapat yang ini. Okay. Salary plus 300. Okay, so dia akan dapat jawapan dia. Nanti kita buat kejap lagi. Okay, operator precedence. Ni tadi dah sebut tadi ni. Kalau kata kita ada bahagi kali dengan tambah, mana kita nak buat dulu? Normally dia akan buat dulu lah. Kalau ikut yang ni memang jelas lah. Yang ini lebih kuat daripada campur. Tadi isu. Tapi kalau kita nak selamat, yang paling kuat adalah yang ini ni. Ni dia panggil apa ni? Istilah dia panggil apa ni? Bracket.
bracket. Itu daripada sekolah rendah belajar bracket. Untuk hari ni ada perkataan baru, ada perkataan lain yang biasa you akan kena gunakan. Okey, selain daripada bracket, siapa tahu apa disebut apa ni? Disebut apa ni? Ni daripada sekolah belajar bracket lah ni. Okey, tak apa, betul. Expand. Betul. Ada perkataan saintifik ni yang biasa orang matematik gunakan. Ni apa ni? Siapa boleh jawab? Expand. Apa dia? Expand. Expand. Tak tepat. Expand. Extend. Bukan. Bracket tu dia panggil apa? Ada nama lain ni. Yang biasa kita orang-orang matematik selalu sebut ni. Matematik lah. Apa dia? Parenthesis. Kat bawah ni ada ni. Dia panggil parenthesis. Okay, siapa yang macam first time dengar perkataan parenthesis tu, itulah dia. Normally orang sebut bracket lah. Sebab kita dah terbiasa daripada sekolah rendah, bracket sampai sudah bracket. Betul lah tu. Tak ada masalah pun. Tapi banyak dalam buku ni dia tulis parenthesis. Kalau macam istilah-istilah buku ke jurnal ke, biasa dia akan gunakan parenthesis. So bracket ni adalah parenthesis ni kat bawah ni. Nampak ni parenthesis ni. Okay. Siapa yang first time dengar ataupun mungkin dulu pernah dengar ni, tapi parenthesis tu apa? Rupanya parenthesis tu bracket ni sebenarnya ni. Okay. So settle So mana yang paling kuat adalah bracket. Kalau kita dah buat formula tu, kalau kita rasa kita tahu mana yang kita nak dia calculate dulu, kita bracketkan lah. Okay. Dan jawapan dia pasti berbeza. Okay. Kalau kita tengok jawapan dekat sini, dengan jawapan kat sini pasti berbeza. Dengan penggunaan bracket dan dengan penggunaan siapa yang kuat, siapa yang kita patut buat dulu ataupun formula tu akan buat dulu. Okay. Yang ni secara ni yang saya tak bercerita detail-detail. Okay, defining a null value. Tadi saya sebut tadi. Bila sebut null bukan kosong. Okay, so siapa yang dah terbiasa tu, macam dah ternampak kat sini disebut null is not same as zero or a blank space. Kena ingat zero is also a number and blank space is also a character. Maksudnya apa yang you all nampak dekat keyboard ni is a character. Okay, termasuklah button space bar tu, itu pun adalah karakter. Okay, kena ingat. So blank ataupun kosong adalah karakter, dia bukan null. Okay, null adalah apa dia? Yang tadi tu, unavailable, unassigned, unknown and inapplicable. Kalau nak dimelayukan tadi, lebih better kita letak dikosongkan, bukan kosong. Kalau kosong kita maksud dia zero. Okay, clear. So kalau kita tengok dekat sini, commission ni ada null. So bila dia ada null, dia boleh keluar null lah dekat sini. Okay. Settle. Okay, next. Ada soalan tak? Tak ada Okay, so ni yang saya sebut awal-awal tadi. Apa saja arithmetic expressions containing a null value evaluate to null. Ni yang bahaya ni. Apa-apa saja kita kali dengan null, dia akan dapat null. Kalau kali dengan kosong, dia dapat kosong. Itu yang beza dia. Sebab tu dia kata tadi null is not a zero. So null is not a zero. So dia akan jadi null. Null apa tadi? Tempat tu dikosongkan. Maksud dia tak ada value pun. Okay, salary apa semua dah kali panjang-panjang tiba-tiba ada null. Null kosong lah. Hanya mana yang tak ada null, dia lah value. Bila ada null balik, dia tulis balik null kat sini. Okay, tu je beza dia. So kena ingat lah. Start from today kena ingat. Bila saya tanya sekali lagi nanti pastikan boleh jawab. Okay, next lesson agenda adalah column alias. Okay, ni pun tadi dah sebut, kita just go through very fast. Okay, kita rename a column heading. Kita tukarkan nama dia. Kebiasaannya kita gunakan untuk apa? Untuk semasa kita buat calculation. Bila kita buat calculation, biasanya kita perlukan nama-nama yang lebih ringkas supaya kita tak confuse. Sebab tu kita kena rename. Okay, kat sini disebut immediate follow the column name. There can also be the optional S. Ni biasa kita pernah nampak, kalau dulu pernah guna perkataan S between the column name and also the alias. Okay, and then requires double quotation mark if it contain a spaces or special character, or if it is a case sensitive. Ni kita perlukan double quotation mark. Sekiranya kita perlukan huruf besar, contohnya kita nak letak dekat sini BD, contoh big data, huruf besar. So kita kena letakkan double quotation mark. Kalau kita tak letak double quotation mark, nanti dia akan buat huruf kecil semua. Okay. Dan kalau kata kita ada special character, nak letak tanda persen ke, tanda dollar sign ke dan sebagainya, kita
kita kena letak, ataupun case sensitive macam tadi contoh kita nak buat juga mana ni mouse. Okay, kat sini kita ada B and D huruf kecil. Okay, B huruf besar satu, D huruf kecil. So yang ini ada yang case sensitive lah, ada yang sejak huruf besar huruf kecil. Kita kena letak juga double quotation. Itu tempat di mana kita kena letak double quotation. Okay, clear kan? Faham Okay, next kita laju sikit. Ini dia apa? Using column alias. Okay, select last name as a name. So that's why kat sini gunakan S pun boleh. Dekat sini tak ada S pun. Kan? Commission, kemudian com. Name, name. So S ni adalah optional. So yang ini adalah nama yang telah digantikan, yang telah menggantikan nama last name tadi ni. Com tadi ni adalah column alias yang menggantikan nama commission PCT. Okay, clear. Alright. Sebentar macam bateri. Oh, saya dah nak gelap ni. Cacing kejap. Okay, settle. Dan kat sini pun macam saya sebut tadi ni, kalau ni dia apa tadi ni, case sensitive kan, N huruf besar, yang ada huruf besar, huruf kecil, ada kena letak column alias. Dan kat sini ada apa ni, ada spaces, ada space, ada huruf besar, huruf kecil pun kena letak double quotation. So kalau kita tengok dekat sini, name tadi ni dia akan follow lah, yang ini nama dia akan follow, huruf besar, huruf kecil dia akan follow. Yang ini pun kalau kita letak annual salary dia akan follow kat sini. Sini ada space kan? Sama dah ni, ada space. Dan kalau dekat sini tadi, ni huruf kecil, kat sini dia akan convert jadi huruf besar secara automatik. Sebab kita tak letak apa tadi ni? Column alias. Double quotation. Ataupun double quotation tu. So kena hati-hatilah. Bila masa nak kena letak double quotation, bila masa tak perlu. Okay. Next. Use of concatenation operator, literal character string, alternative quotes operator and also a distinct keyword. Okay, yang ini kita panggil concatenation. Okay, ada dua represent by a two vertical bar. Yang ni kena ingat bila kita sebut concatenation banyak kita gunakan nanti ni. Mana mouse ni. Okay. So kita banyak gunakan nanti ni. Biasanya kita tujuan dia untuk kita link kolom. Maksudnya kita nak gabungkan dua kolom. Ni kolom yang pertama. Ni kolom yang kedua. Kita nak gabungkan dia, kita gunakan apa tadi ni? Two vertical bar. Ada gambar ni, two vertical bar ni. So yang inilah ni. Two vertical bar. Okay. And then apa tu? To create a resultant column that is a character expression. Maksudnya untuk kita gabungkan kedua-dua kolom tadi dan kita akan dapat hasil macam ni lah. Macam ni. Okay. So sebenarnya able ni datang daripada last name. Okay. SAREP datang daripada job ID. So bila dia keluar result dia, able dan SAREP ni dia gabung. So bila dia gabung, sebenarnya dia menggunakan concatenation operator, iaitu two vertical bar yang kita nampak kat tengah-tengah ni. Two vertical bar tu. Okay. So yang ini dipanggilkan concatenation. Tujuan dia tak apa, untuk kita linkkan dua arithmetic. Tujuan dia apa? Sebenarnya nak baca je. Dia tak ada isu apa pun. Alright. So kena hati-hatilah. Okay, the next one. Literal character strings. A literal is a character, a number or a date that is included in the select statement. Okay, kalau katakanlah kita ada karakter lain, number, date yang kita boleh gunakan, biasanya kita akan gunakan single quotation mark. Kena beza Yang tadi double quotation mark, yang kali ni kita gunakan, mana mouse ni? Kita gunakan single quotation mark. Beza tu. Kat sini. Okay. Biasanya date dengan karakter kita akan gunakan single quotation mark. Bila nampak je perkataan date dengan karakter, kita gunakan single quotation mark. Okay, kalau macam tadi column alias, kita gunakan double. Each character string is output once for each row or return. So kita kena hati-hati kat sini, string Jadi kalau dekat sini kita nampak ni, ini sebenarnya adalah string ni. Yang ini ni. Each character
String is output once for each row return. So dekat sini lah, is a ni adalah string. So digunakan single quotation. So that's why dia akan gabungkan nanti last name is a job ID. So jawapan dia akan dapat macam ni. Able ni adalah last name. Okay, is a ni datang daripada mana? Yang tengah-tengah ni tadi ni yang kita gabungkan ni. SAREP datang daripada mana? Ini datang daripada job ID. Okay. So jawapan tadi ni sebenarnya able is a SAREP adalah gabungan daripada tiga benda yang tadi ni. Last name, string iaitu is a, dan juga another column iaitu job ID. Dan digunakan double quotation ataupun concatenation kat sini ni. Digabungkan dengan menggunakan concatenation. Okay, clear kan? So kita boleh dapatlah jawapan macam ni. Alright? So for every employee yang ada kat sini. Ini bila nampak S ni adalah column alias. Jadi employee details tadi ni dia akan tukarkan dan dia akan display dekat sini. Employee details. Okay. So far so good? Ada soalan tak? Sikit lagi kita nak habis. Lepas tu kan kita boleh gunakan Oracle tu lah untuk kita test. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. Okay, boleh faham so far? Tak laju sangat Boleh, sir. Okay, good. Kita proceed. Sikit lagi. Okay. So kita dah nak habis dah. Kita pergi dekat sini. Alternative quotes. Q. Okay, kat sini dia ada alternative quotes pula. Okay, yang ini jarang gunalah ni. Tapi tengoklah bila masa kita nak guna, kita boleh guna. Panggil Q ni. Specify your own quotation mark delimiter. Okay, ataupun select any delimiter and increase readability and also usability. Yang ni jarang kita guna. Tapi bila masa perlu, mungkin kita boleh guna. Contoh, select department names, okay, kemudian dia ada concatenations, and kemudian dia ada department, mana mouse ni. Okay, kemudian dia ada department, yang ini adalah string, yang ini adalah column, okay, dan kat sini ni yang dipanggil sebagai alternative quotes ni, alternative quotes tadi ni. Alternative quotes ni dia punya itu simple je, Q, kemudian dia akan ada single quotation, okay, kemudian ada bracket tu, kemudian ada single quotation lagi. Ini dipanggil alternative quote ni, Q, ini dia punya simbol ni. Yang dalam tu apa-apa saja kita boleh letaklah dekat dalam ni. Okay, biasanya apa yang kita nak kena letak dalam ni. Okay, kena ingat bila kita buat apa-apa programming ataupun kita buat apa-apa saja berkaitan dengan komputer ni, biasanya bila ada buka ni, dia mesti ada tutup. Bila kita buka sebelah kiri, kita mesti tutup sebelah kanan. Dia tak boleh buka kiri, belakang ni kita tinggalkan ataupun kita buang. Bila kita buang, maksud dia salah. Ni contoh tiba-tiba kita tak nak yang ni. Dia ada sebelah kiri je, tak boleh. Maksud dia mesti ada pair. Dia mesti ada pair. Bila ada pair, dia mesti ada ni. So kat sini pun kalau ni ada buka, mesti ada tutup. Kalau kata parenthesis tadi pun ada buka, mesti ada tutup. Dia mesti ada pair, dia tak boleh single-single. Okay, tapi benda ni boleh berlaku sekiranya kalau kita tengok dekat sini, kadang-kadang kita ada perkataan departments apostrophe S manager ataupun teachers apostrophe S pet, contohnya teachers pet. Okay, contoh bila kita ada apostrophe dekat perkataan-perkataan tertentu ni. Contoh dekat sini ada perkataan department ni lah. Kan dia sebenarnya dipanggil departments manager. So dekat sini ada apostrophe ni. Tapi disebabkan apostrophe ni sama ada macam single quotation. Jadi nampak nanti dia ada buka tapi dia tak ada tutup. Okay, apa maksud dia? Kalau kita tengok dekat sini, saya padam dulu. Kita clearkan sikit benda ni. Okay. Okay, so kalau kita tengok dekat sini ni, S ni tak ada pair dia. Yang ini ada pair kan? Ni satu, ni ada pair, yang ini ada pair. Tapi yang apostrophe dekat sini ni mana pair dia? Tak ada. Sebab apa? Yang ini untuk melambangkan departments manager. Department tadi ni string, kemudian dia nak gabungkan pula dengan manager dengan adanya apostrophe. Okay, bila dia nak gabungkan, inilah gunanya alternative quotes tadi ni, yang Q tadi ni. So yang ada simbol Q, single quotations and bracket tu. Okay. Okay, jadi bila kita dapat macam ni, dekat dalam ni kita boleh letak je lah apa-apa saja. Walaupun dekat sini dapat tak ada double colon dan sebagainya. Okay. Sebab apa dia masih lagi tertakluk ataupun dia duduk dalam quotes ni. Okay, jadi bila dia gabung, dia akan dapatlah seperti mana you nampak kat sini.
administration datang daripada department name. Okay, department sahaja datang daripada string kat sini ni. Apostrophe S sampai manager ID ni datang daripada alternative codes ni. 200 ni datang daripada mana? Datang daripada manager ID. Jadi sekarang ni dia ada gabung 4 benda. 1, 2, 3 dan 4. Okay, nampak So bila dia gabung 4 benda, jadi at the end of the day dia akan dapat macam satu string ataupun satu statement yang readability. Kat sini sebab tu disebut kat sini readability and also usability. So supaya kita senang baca dan senang kita nak gunakan. Itu tujuan dia. Okay, so far so good? Clear Ada soalan tak untuk yang ni? Confused tak? Boleh follow kan? So far okay tak Okay. Sampai hampir 9.30 nanti kan kita lambat nanti. So you pun kira kelas 10 nanti. Okay, yang ini duplicate row tadi seperti tadi. Okay, kita menggunakan perkataan distinct. Select distinct department. Jadi walaupun dekat sini kita nampak 90 berulang-ulang, tapi bila dia tulis, keluar sekali je. Itu distinct. Okay, ni dah tak ada apa lah ni, dah laju ni. Okay, last sekali adalah untuk describe. Describe tak ada apa. Describe ni sekiranya kalau kita gunakan yang screen hitam tu. Yang screen hitam. So dekat sini tak ada isu lah ni. Kalau kita gunakan Windows yang kita guna sekarang tak perlu perkataan describe ni. Okay. So settle dah habis untuk yang ini. Okay. Jadi sekarang ni kita nak buat testing. Mungkin saya ambil masa dalam 10 minit. Untuk kita buat testing. Okay. Sekarang ni saya buat dulu. Nanti you all boleh buat sendiri. Ataupun kalau sempat follow saya. Kita buat sikit je dulu. Open balik you all punya Oracle tadi ni. Macam saya sebut. Kalau siapa yang boleh double click teruslah. Kan? Maknanya terus masuk dekat sini ni. Okay. Siapa yang tak boleh double click, follow step yang kedua tu tukar 80-80. Tapi kalau siapa yang dah boleh tukar baru ni, terus buka dekat bookmark masing-masing lah. Terus buka dekat bookmark masing-masing. Nanti dia akan keluar macam ni. Siapa yang lepas saya group ni macam semua okey. Jadi sekarang ni saya ulang sekali lagi, kita gunakan application Express. Okey, saya tak nak guna kat sini lah sebenarnya. Saya nak guna dekat tempat saya punya Oracle ni. Kat sini ni. Okay, open dulu. So you tengok nanti. Ini saya open kat sini Saya saja je tunjuk ni untuk you siapa yang semacam tak open. Ingat saya refresh balik. Saya pergi dekat get started tadi ni, properties. Okay, Ctrl C. Tutup balik. Pergi dekat, saya suka pakai Chrome lah tak apa, you boleh guna mana-mana browser pun boleh, tak ada masalah. Okay, so once kita enter, dia akan dapat macam ni. Kita go to the application Express. Okay, username system, password system. Walaupun kadang-kadang bila kita dah default, dia boleh besar, tak ada masalah. Sebabnya ni macam dia bila kita savekan dekat sistem Oracle div browser punya password, dia dah besar, tak ada isu. Okay, kemudian kita dah ada tak workspace? Kalau kita dah ada, baru ni kita dah create kan workspace kan? Kita jangan create workspace lagi. Kita klik kat sini, already have an account. Okay, kita klik kat sini. Okay, kalau macam saya, bolehlah makan mana-mana shell scheme pun boleh. Okay, password system. Kalau kat sini dia buat huruf besar, normally tak ada isu sangat lah. So username system, password pun system lah. Okay, kalau tak boleh, saya kena tukar balik. Sini huruf kecil. System, login. Okay, dan saya tak ada shell scheme ni. Saya buat nombor 1. Saya ada kat ni. Login. You all pakai sistem yang sama lah Okay, tak payah. Tak payah. Ni kalau kata dia minta, close. Okay, so cara dia simple je. Kita akan pergi dekat SQL Workshop. Okay, kalau laju sangat kat sini ada home tadi, SQL Workshop. Nanti sampai tu sudah kita akan guna ruangan ni je lah. SQL Command, so kita ada kat sini. Okay, saya copy paste je dekat kita punya nota tadi ni. Kita tengok beberapa perkara. Nanti you all boleh buat sendirilah yang lain tu. Okay, contoh kalau kita nak select all ni pun saya dah buat lah select all tadi ni kan. Saya ambil yang ni lah. Okay. Ctrl C. Ctrl V. Saya besarkan sikit. Okay, boleh nampak Okay, select department. Okay, cuma dalam case kita ni, kalau you all tengok baik-baik, saya ulang balik lah ni untuk yang ni, saya pergi balik dekat SQL Workshop ni. Cara yang paling simple, you all pergi dekat object browser, right click, open link in a new tab. Okay, tujuan dia untuk apa? Yang pertama kita nak tengok apa yang ada dekat table department, apa yang ada dekat table employee. So nama pun dah berubah kat sini, DEPT sahaja.
kat sini pun nama dia, nama table ni EMP, dan dalam DEPT nama kolom dia DEPT NO, DNAME and also LOC. Okay, so saya patah balik ke sini, buka dua tab ni, dia balik dekat SQL ni. Kalau kita tengok dekat sini tadi, kita nak select apa? Contohnya dia ada DEPT NO. Sebab apa? Dekat sini tadi nama kolom dia adalah Department NO ataupun nama attribute dia Department NO. So kita follow nama yang ada dekat dalam ni, jangan guna nama yang dekat notes tu, dia beza sikit je. Okay, location tadi apa dia? LOC. Kenapa LOC? Kat sini dia punya nama dia adalah LOC. Okay, table ni. So from table apa? From table DEPT sahaja. Sebab table kita nama dia DEPT sahaja. Okay, kita klik, dah settle, kita klik run. Dan kita akan dapat result dia dekat bawah ni. So dia akan keluar hanya kolom department number dengan LOC sahaja. Okay, so far so good. Okay, so kalau boleh buat sekarang sama-sama. Sambil tu you buat. Masukkan yang apa yang you nampak dekat depan ni, select DEPT number LOC from DEPT. Okay, cuba buat. Okay, siapa yang dah boleh, mungkin boleh apa tu? Boleh mention, boleh bunyi lah, boleh suara. Dah dapat dan okey. Boleh tak? Boleh, sir. Okey, yang lain? Dah dapat Yang lain? Okey, kalau dapat tak ada masalah, alhamdulillah. Okey, so kita tengoklah sedikit rules tadi tu. Ada beberapa rule yang kita refresh balik. Contoh, kalau saya buang semicolon ni, boleh run ke tak boleh run? Rasa boleh run ke tak boleh? Tadi ada semicolon kan? Boleh. Boleh. Okey, kalau nak confirm boleh tak boleh, kita klik button run ni. Selagi dia tak keluar error, contoh kalau macam ni dia keluar error ni dia keluar error lah kan, sebab nama table tu tak tepat. Okay, selagi dia tak keluar error, maksud dia boleh run, maksud dia tidak langgar rules. Okay, yang seterusnya tadi, from ni boleh tak saya buat huruf kecil sahaja? Boleh. Okay, ada isu tak kalau saya buat huruf kecil? Tak ada, so kita buat. Okay, so dekat sini dia masih lagi boleh run. Okay, dan apa lagi tadi? Boleh tak kalau saya letaknya ni satu baris? Ctrl X, saya letak dekat sini satu baris. Kakak boleh tak? Boleh. Pun boleh, tak ada masalah. Sebab tadi dia kata apa? Clauses ni boleh satu baris. Tapi normally clauses buat dua baris lah. Sebab apa? Tujuan dia untuk readability, senang dibaca. Okay, lagi apa tadi? Isu lagi tadi? Nanti kalau kau ingatkan, kita patah balik pada isu. Okay, so kita tengok pada contoh yang lain sedikit. Contoh lain lagi. Okay, kat sini dah. Okay, campur tolak ni lah. Ni campur tolak ni pun saya rasa benda yang simple je ni. Kursi. Okay, boleh follow saya. Last name adalah e-name. Kalau macam tak apa nak sure, buka balik table yang tadi ni. Mana saya dapat e-name ni? Ni table employee. Ni kalau kata dia tak ada last name, tak ada first name, kita pakai e-name je lah ni e-name. So dekat sini saya letak e-name. Salary adalah SL sahaja. Mana saya dapat SL? Dalam ni salary dia tulis SL sahaja. Ni untuk salary ni. Okay. Dan salary yang ini pun SL sahaja. From table apa tadi? Employee, EMP. Okay. So kita run. Okay, bila kita run, kita akan dapat something like this. Okay, so that's why saya kata tadi. Kita tengok jawapan kalau kat sini jawapan dia 60, 100. Beza tak kalau saya bracketkan yang ni? Ataupun saya letak parenthesis. Okay, so tengok apa ni 60, 100. Kalau saya buat parenthesis, jawapan dia akan berbeza. Itu yang maksud dia tadi ni. Maksud dia, kita kena faham satu dia punya arithmetic punya susunan tu, logical dia tu, mana yang dia buat dulu dan sebagainya. Dan yang kedua, kita nak selamat letak parenthesis. Okay, so kalau kita tengok dekat sini lagi, kalau kita tak ubah apa-apa, nampak tak? Dia punya kolom kat sini akan follow apa yang ada dekat sini. 12 kali campur tolak semua dia duduk kat sini. So macam tak berapa sesuai untuk kita baca. Apa kita nak kena buat? Apa yang kita patut buat? Kita boleh ubahkan dia. Yang pertama kita boleh letak kolom alias. Contoh, kita letak S. Saya bagi SL lah. SL tu adalah annual salary. Contohlah apa-apa nama boleh kat sini kan. Okay, saya run balik. Saya run, nampak tak dekat sini? Dia akan follow annual salary. Okey, yang seterusnya, boleh tak kalau saya buang perkataan S ni? Boleh tak saya buang perkataan S ni? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh, sebab apa? S tu adalah optional. Okey, masih lagi dapat jawapan. Dan
Macam mana kalau saya nak buat huruf besar huruf kecil, nak kasih dia tu, okay, kita letakkan dia double quotation. Kalau kita tengok sini, Excel ni jadi huruf besar ni kan, kita nak dia huruf kecil juga. Okay, kita run, sekarang ni baru dia buat huruf kecil, dia akan follow. Sebab apa? Kita ada double quotation kat sini. Ataupun mungkin kita nak buat lagi satu dekat sini, underscore asal 20, annual salary 2020, kita run. So dia akan dapat exactly macam mana yang ada dekat atas ni. Ataupun mungkin kita tak nak letak underscore, kita letak space pun boleh, tak ada masalah. As long as dia duduk dalam double quotations. Okay, kita dah 8.35, 9.35, kejap lagi kita settle kan, kita habis sekejap gini. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, saya proceed lagi. Ini dah settle, yang ni dah kira macam settle. Kalau null tadi tu boleh bayang lah kot Kalau kita letak, okay, saya terus tekan, saya ambil kat sini lah buat null ni. Contoh, buang yang ni dulu. Salary. Ini com. Ambil com je. Com ni mana datang? Kat sini dia ada com ni. Com dalam com ni, kalau kita tengok dekat dalam table com ni. Okay, so ni table com. Kat sini maknanya dash ni adalah null. Yang ini menunjuk pada null, bukan dash yang ini mewakili null. Kalau ada different software dia tulis NULL. Ada different software dia just kosongkan aja. Okay, ni maksud dia ada null. Maksud dia bila dia keluar dash ni adalah null. So kalau kita run balik dekat sini, kita akan dapat yang mana yang patutnya null, dia akan tulis null lah. Yang mana ada data, dia akan tulis data. Itu maksud dia. So kita kalikan apa pun, nanti kalau kita kalikan, kalau contoh ni time salary. Okay, run. Yang mana yang kosong dia akan kosong, yang mana yang boleh ada value dia akan kali. Itu maksud dia. So that's why bahaya kalau kita null kali apa-apa pun dia akan keluar null. Okay, itu yang untuk null ni. Okay, next. Okay, ni dah, ni settle. Kalau layers pun kita settle. Saya dah buat tadi. Okay, yang inilah sikit, pertanyaan sikit. Control C. Okay, Control V. Okay, last name adalah e-name. Job adalah job saja. Employee adalah EMP. Okay, so saya run. So dia akan dapat macam ni lah. So kenapa? Sebab dia akan gabungkan dua ni. Key datang daripada e-name, resident datang daripada job. Job. So kalau katakanlah kita nak letak something in between ni, kita kena letak single quotation. As a single quotation. Okay, mana nak dapat tu? Dia dekat atas button enter tu. Okay, dia akan duduk dekat button enter tu. Kalau ni, nampak Oh, sorry. Okay, ada dekat button atas button enter tu ada double vertical bar, ada bar tu. Okay, so select e-name. Okay, dah ada as a kat sini. Okay, job. Okay, kalau kita run, kita akan dapat je lah king as a ataupun is a lah. Okay, is a president. Okay, jadi dekat sini kita boleh main. Kalau contoh kalau kita rapatkan ni, apa jadi? Dia akan rapat, nampak tak? Ni dia akan rapat ni. So kita kena play around dekat sini, ada ruang kat sini dan sebagainya. So nanti kita boleh susun. Nampak beza kat situ disebabkan oleh peranan single quotation ni. Okay. So yang terakhir yang terakhir untuk hari ni kita panggil dia inilah alternative quotes hari ni. Okay, Ctrl C. Okay. Department adalah D-name. Okay, department. Yang ini manager ID, yang ini kita letak MGR saja. Okey, mana saya dapat MGR ni? MGR kita tak apalah. Kalau mungkin dia punya data tak apa nak cantik pun, nanti kita tengok balik. D-name ni department name, department. Saya boleh nama dia di EPT. Okay, kita double check balik Kalau untuk department ni, okay, dia ada D-name. Okay, kemudian dia ada, ini tak ada masalah. Kemudian dia ada, yang ini untuk string saja, boleh letak apa-apa je. Kemudian dia ada MGR, ada MGR tak kat sini? Oh, dia tak ada MGR. Kita ambil, ni tak boleh MGR. Kita ambil DPT lah, apa tadi ni? Department number. DPT NO. Tapi tak cantik lah ni. Okay, kita cuba run.
Okey, kat sini. Accounting Department's Manager ID equals to 10. Okey, so kita akan nampak dia gabungkan. Yang penting dekat tengah-tengah ni. Antara S apostrophe ni, dia gunakan quotes delimiter tadi ni. Ni. Okey, yang ni akan merujuk kepada yang ini. Okey, clear? Boleh tak ada salah Okey, so boleh try lah nanti. Yang lain tu dah tak ada isu. Yang lain tak ada isu dah. Tadi kalau kita tengok pada distinct pun sama je lah. Distinct pun tak ada isu. Okay, so settle lah untuk hari ni. Dah 9.38, just nice. Okay, jadi kita tengok sedikit dekat dalam island pun. Okay, dekat U-Future kita ada lab exercise. Ni yang saya kata ni ada exercise every week ni. So you all tengok dekat sini. Ada satu exercise, nama dia exercise number 1, Intro to SQL. Okay, Intro to SQL. Lab notes, lab exercise. Cari lab exercise 1 ni, Intro to SQL. Okay, ada soalan dekat sini. Okay, sekejap. Yang ini dia tu sikit. Okay, sekejap. Untuk exercise ni, you boleh dapatkan dekat island ni, sama je yang ni, Intro to SQL ni. Okay. Saya nak you all buat, untuk kali ni saya nak individu lah. Saya nak individu. Nanti yang next punya tu saya minta boleh buat, saya bagi buat untuk grouping. Tapi group, kalau boleh nanti buat untuk group yang project sekali lah. Okay, tapi untuk minggu ni, saya nak buat individu. Semua buat individu. Okay, untuk macam ni, dia lambat sikit nak open so window ni. Okay, kalau you boleh tengok, boleh buka dulu yang exercise 1 ni, Intro to SQL ni. Lambat pula, saya lupa nak buka awal-awal tadi. Okay, sebentar. Okay, ni okay, ada beberapa soalan ni. Sebenarnya soalan ni simple je. Nampak macam banyak tapi simple. Kalau contoh select all from, okay, sales grade tak payah. Sebab kita tak ada table sales grade, yang ni abaikan. Yang mana yang nampak sales grade tak payah. Kita start dengan nombor 2 ni. Select all information from the EMP table. So maksud dia, ni jawapan dia adalah select star from EMP. Itu je lah. Okay, tapi apa yang saya nak you all buat, pergi dekat kita punya browser ni tadi ni, SQL ni. Contoh macam ni, masukkan, contoh tadi select all apa? Select all from di EPC contoh tadi kan. Okay, so dah dapat. Saya nak you all print screen je yang ini. Okay, contoh yang ni select, dia mesti ada SQL dan dia mesti ada result. Okay, tak kisahlah nak print screen satu-satu pun boleh. Kemudian tampal semula dekat ruangan ni, okay, yang dah jawapan tadi tu untuk setiap soalan. Dan kemudian nanti bila dah settle, nanti saya nak you all submit melalui U-Future. Nanti saya akan open dia punya under apa tu assignment nanti. Under ruangan assignment, saya akan open nanti. Untuk hari ni tak ada lagi. So saya akan open nanti you all check U-Future. Bila dah siap nanti saya maklumkan lah. Okay, so nanti submit melalui U-Future. Saya nak individu. So cara dia simple tadi. Kalau soalan tadi ni, yang satu ni abaikan sebab saya table ni tak ada. So select all tadi ni, bila dah buat, copy, mungkin boleh print screen. Bolehlah apa cara pun nak print screen ke nak apa ke. Yang pertama dia punya SQL, yang kedua result. Tampal balik dekat sini,
untuk setiap soalan anda settle, nanti upload ke dalam UFuture. Okey, untuk yang ini saya bagi, untuk minggu yang ni saya bagi relax dulu. Saya akan open, once saya dah buka nanti dia punya link tu, saya akan open sehingga hari Jumaat minggu depan. Saya bagi seminggu, sehingga hari Jumaat minggu depan. Tapi untuk next exercise, kalau kita kelas hari Senin, saya tutup balik minggu Senin minggu depan. Kalau kelas hari Rabu, saya buka hari Rabu, saya tutup hari Rabu. Itu untuk yang minggu ni special. Saya bagi lama sikit. Saya buka hari ni, saya akan tutup balik pada hari Jumaat minggu hadapan. So nanti double check dengan UFuture. Okay? Mungkin dalam sehari dua ni saya akan settlekan UFuture tu punya link. Once you ada dapat, nanti you akan dapat notification kan. And then after that, nanti buka ke link tersebut, nanti you boleh submit je lah. Boleh submit at any time selepas dia buka tu. Okay, clear yang mana yang ada soalan tu nanti boleh tanya, yang mana macam confused tu nanti kita boleh discuss kemudian lah dalam next class. Ini contohnya tadi lah, you kena susun sampai jadi macam ni. Macam mana nak buat tadi tu, dia ada quotation, dia ada tu, buatlah. Kalau mungkin tak cantik, tak apa. Jadi yang penting dapat hampir nak sama. Hampir nak sama. Okey, mungkin data-data dia berbeza sikit lah dengan ni tadi ni. Mungkin nama dia tak sama, macam tadi nama dia tak ada nama Smith ke apa ke. Mungkin dia punya date pun mungkin tak sama, tak ada isu. Sebab follow je date yang ada dekat dalam table kat sini ni tadi ni jadi tak ada masalah. Jangan risau nanti, tiba-tiba nanti dia kata date dia tak sama je. Tak apa, follow date yang ini. Tak ada masalah. Kena date macam ni kan format ni lah. Sebab ni nanti format dia kita cerita pada next session. Untuk kali ni follow je apa yang ada. Mau tak lupa dia, tak ada masalah. Jangan. Okay, alright. So with that, saya rasa mungkin untuk sharing saya tambahkan dulu dari kelas 10 pula. Relax. Siapa yang perlu tulis nama dan nombor ID di sini, sila tulis sekarang. Okay, nama, nombor ID dan juga group. Okay, saya akan kira sebagai tanda untuk hari ini. Nampaknya semua datang. Alhamdulillah. Okay. So ada soalan tak? Saya buka untuk 1 minit je. Kalau nak tanya. Ada soalan tak? Sir, yang masih lagi bersama saya pada pagi ni? Yes. Yang Google Meet record ni sir upload kat YouTube ke kat UFuture? Boleh, kalau you on nak saya boleh upload ke YouTube. Kalau kata you on nak saya boleh upload. Tapi so far ini semua datang. Should be okay lah. Tapi kalau perlu nanti saya boleh upload. Nak ke? Kalau nak saya upload nanti you boleh tengok semula. Saya nak. Saya nak sir. Nanti saya kena nyak. Okay, nyak. Alright, nanti saya kena buat slow-slow lah. Untuk upload ni mungkin makan masa minggu ni. Kalau saya kalau tak ada kelas lain mungkin besok saya boleh buat lah. Nanti bila saya dah upload, nanti you all boleh check balik. Okay, nanti saya bagi tahu bila dah siap, nanti saya maklumkan dalam WhatsApp. Okay, clear. Don't worry. So nanti you all boleh double check balik lah apa yang kita dah buat untuk minggu ni. Okay. Alright, soalan lain? Kalau saya terlupa tolong remind Kadang-kadang benda-benda ni kan dah relax kat rumah ni kan lupa pula. Time cakap ni ingat. Okay, soalan lain? 1 minit? Tak ada. So kalau tak ada, okay. With that, saya stop record.